Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali berinspirasi bersama kami di Wanita Hari Ini untuk siaran 23 Ogos 2021. Hari ini bersama dengan saya dan juga Fahrin Ahmad. Baiklah, hari Isnin ini kita bermula dengan satu minggu yang baru dengan semangat yang baru. Jadi terima kasih kerana bersama kami pada tengah hari ini. Tapi kita juga nak bertanya-tanya lah kepada penonton-penonton dan juga kepada Fatin sendirilah. Hujung minggu yang lalu ni apa aktiviti yang awak rasa tak boleh dilupakan lah? Tak boleh dilupakan. Saya menghabiskan masa di hadapan TV. Sebab sebelum ni kita busy kan. Jadi saya menggunakan sehabisnya lah untuk bersama anak saya dan juga tengok yang tertunggak tu kan kita nak tengok bagi habis. Baik, ada sesuatu juga yang saya ingin kongsikan, apa yang saya juga berkongsi rasa seronok, rasa gembira apabila saya melihat kebanyakan sektor ekonomi telah mula dibuka dan saya tengok di jalan raya pun dah mula banyak kereta dan sebagainya. Tetapi saya juga nak berkongsi kepada anda, ini juga merupakan satu cabaran kepada kita semua, Fatin, kerana kalaulah kita dengan segala kelonggaran ini tetapi statistik COVID-19, kadar jangkitan dan sebagainya semakin menurun, bermakna kita semakin berjaya, Fatin. InsyaAllah. Kalau bercakap mengenai berjaya itu, Farin, kita ada sedikit kejayaan jugalah. Kerana semalam yang mana dicatatkan COVID-19 angka kes baru iaitu 19,807. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelum ini 20,000, 23,000. Ini orang kata satu kejayaan ataupun langkah yang kita nampak mungkin ada sinar di hadapannya. Betul, tetapi apa juga yang perlu menjadi perhatian kepada kita, setiap hari hampir agak sama, agak tinggi juga kes kematian sebanyak 232 dan juga kes yang dirawat di ICU masih lagi 1,026 dan yang memerlukan bantuan alat pernafasan adalah 496. Tetapi ia merupakan satu rekod di bawah 500 sejak 24 Julai tempoh hari. Ada juga penurunan. Betul, kalau kita lihat juga angka kes baru mengikut kategori kan, banyaknya pada kategori 1 dan juga 2 lah. Ya. Yang kurang lah orang kata kritikal tahap 4 dan juga 5 tu. Alhamdulillah. Dan juga kalau kita melihat kepada pecahan kes, Selangor masih lagi mencatat angka tertinggi. Dan juga kalau kita selalu ingatkan mereka ini, kalau nak keluar ataupun macam Fahrin cakap tadi banyak kelonggaran yang diberikan, kita kena ingat untuk elakkan 3S, tempat yang sempit, sesak dan juga pastikan sembang ada jarak. Betul, macam kami berdua. Okey. Dan saya nak kongsikan juga dengan penonton. Semalam ada perkongsian yang mana kalau kita lihat China sebenarnya mereka mensasarkan atau menjangkakan pada bulan 9 ini untuk mencapai kelompok imuniti itu. Diharapkan kita juga dapat orang kata menjadikan contoh dan kita kata dapat juga mencapai imuniti kelompok itu. InsyaAllah. Okey, saya juga nak mengingatkan kepada semua bahawa kelonggaran diberikan kepada mereka yang lengkap divaksinasi 2 dos dan saya ingin memetik ciapan daripada Twitter JAV pada 19 Ogos yang lalu yang bahawa definisi lengkap divaksinasi adalah mereka yang telah melalui ataupun melampaui tempoh 2 minggu setelah diberi suntikan dos kedua. Bermakna kalau anda baru diberikan suntikan dos kedua, hari pertama hingga ke-13 atau ke-14 anda masih belum lagi lengkap divaksinasi. Jadi anda perlu faham perkara itu. Kalau kita nak pergi pusat membeli belah pun dia tak bagi kita masuk. Dia kena tengok juga cukup 14 hari ataupun 22 hari. Okey, baik. Semalam sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kita cukup bertuah juga bersyukur kerana kita telah diberi kesempatan untuk mendengar ucapan sulung daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-9. Jadi kita dengarkan petikan ini. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Baru seiring dengan ucapan pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, antara lain yang menarik perhatian adalah
keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Nampaknya awak, saya dan juga seluruh rakyat Malaysia, kita tanamkan pendekatan ini, keluarga Malaysia, untuk kita bersatu untuk kita membantras COVID-19 ini. Inilah sebenarnya masanya, dan saya percaya apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri kita adalah kita menepikan perbezaan, perbalahan untuk sama-sama memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Okey, bercakap pasal keluarga Malaysia tu, semalam ada ahli keluarga Malaysia kita yang telah terbang ke Tokyo. Alhamdulillah. Dan kita doakan dan juga kita harapkan kesemua daripada mereka 22 atlet ataupun kontingen negara yang telah pun sampai di Tokyo untuk terus bersemangat, dan kita sokong mereka. Esok bermulalah orang kata Tamasya Paralimpik dan juga hari pembukaan kat Selesai. Benar, dan kita harapkan yang terbaik dan mencapai sasaran, dan harap mungkin boleh melebihi sasaran mereka. InsyaAllah. Baik, saya nak kongsikan ini kepada Fahadin dan juga penonton, yang mana gelagat pecinta-pecinta kucing. Kalau ada yang bersetuju yang lelaki orang kata lebih penyayang kalau suka kucing. Tapi sebelum tu kita kongsikan dulu kucing TikTok. ni keluarga kita juga. Nah, jom kita tengok. Biar ku tutup luka meski aku tersakiti, cukup aku yang rasa. Cepat sinilah. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu. First time jumper tandas kusing kat pasar terbaik lah. Cuba teka dikit pasar mana ni. Nanti dia bilang sikit je pakai ni. Yang ni. Nah. Uyo, itu dia kecil manusia. Tak baik gelakkan dia. Terkial-kial saya tengok dia. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya pelbagai gelagat kucing, haiwan kesayangan, haiwan peliharaan, dan juga macam saya katakan lah, itu sebenarnya boleh dikatakan sebahagian daripada keluarga tau. Kadang-kadang bagi pemilik ataupun pecinta kucing ni, mereka dah menjadi sebahagian daripada keluarga. Tapi topik kita hari ini ada berkaitan dengan apa yang kita kongsikan tadi. Benarkah lelaki pecinta kucing itu lelaki yang penyayang? Dan semalam kita sempatlah bertanyakan kepada penonton dan juga pengikut kita di Instagram, yang mana mereka 92% bersetuju dan berkata betul memang lelaki yang bercinta kucing ini penyayang, dan 8 mengatakan tidak. 8 tu nanti kita cek kenapa. Kita mungkin tanyakan. Mungkin mereka ada pecinta haiwan-haiwan yang lain. Tetapi bagi Fatin sendiri, Fatin pecinta kucing? Saya pecinta kucing. Tetapi kami... Tidak ada tetapi. Tapi kita tak boleh kucing di rumah lah. Kami suka kucing, kami sayang kucing. Tapi kita akan bincangkan lebih lanjut sebentar saja nanti. Kepada anda, kalau ada sebarang pendapat, perkongsian yang comel-comel sekalipun, sila ajukan kepada kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kami nak berhenti rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Miau. Miau. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Si comel berbulu ini sering mendapat tempat di hati sesiapa sahaja yang melihatnya, termasuk golongan lelaki. Lelaki yang memiliki kucing dikatakan lebih setia dan penyayang. Kebiasaannya, mereka hanya akan memiliki seekor kucing untuk dijadikan teman dan ianya bertahan dalam jangka masa yang panjang.
Begitu juga dalam sesebuah perhubungan, lelaki pencinta kucing dikatakan lebih setia kepada pasangan mereka. Selain itu, lelaki yang sukakan kucing merupakan seorang yang bertanggungjawab. Ini kerana penjagaan seekor kucing perlu ketelitian yang tinggi dari aspek kesihatan, pemakanan, barangan mandian, vitamin dan tempat yang selesa untuk bermain dan tidur. Oleh kerana itu, mereka sanggup berbelanja ribuan ringgit demi si comel tersayang. Persoalannya, benarkah lelaki pencinta kucing ini seorang yang penyayang? Adakah mereka merupakan pasangan yang terbaik? Dan adakah belayan si comel berbulu ini merupakan terapi yang paling mujarab? Sungguh seronok, sungguh menarik topik kita pada ini. Saya percaya sebenarnya ramai pecinta-pecinta kucing di luar sana, tak kira lelaki maupun wanita, sedang bersama dengan kita. Kalau belum bersama dengan kita, ajak mereka saksikan kita bukan saja di TV3 tapi di Facebook Live kami. Kita nak ulas, benarkah lelaki pecinta kucing ini penyayang? Dan ini pastinya terbukti sebab hari ini saya seorang je perempuan. Betul. Semua lelaki. Di mana hari ini kita ada 4 orang lelaki. Itulah, jarang kali berlaku. Kita nak kenalkan kita punya tetamu. Yang pertama, kita nak bersama dengan Johan Iskandar, iaitu pemilik Johan and His Cat. Apa khabar Johan? Baik, terima kasih jemput saya. Okey, yang ini bersama dengan sahabat saya ni, diam tak diam rupanya dia pencinta kucing. Kita bersama dengan Arash Muhammad. Assalamualaikum Arash. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mana kucing-kucingnya tu? Sihat, alhamdulillah. Saya mau jumpa saya di Kajang ni, jadi ini tak ada kucing. Okey, tak apa, kita simpan dulu. Dan kita juga bersama dengan Cik Muhammad Rizwan Zamri selaku pegawai psikologi daripada UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, alhamdulillah talian video kita kesemuanya jelas dan suaranya juga dapat didengar dengan jelas. Okey, baik, saya nak mulakan topik kita hari ini dengan kita nak tanya dengan seorang pegawai psikologi dululah. Kita nak tanya dengan Cik Rizwan dulu. Cik Rizwan, kalau kita lihat tadi berbagai pendapat telah diberikan dan sebagainya yang menyatakan pecinta kucing ini, khususnya lelaki ini, memang dari golongan yang penyayang. Apa ulasan dan pendapat dari Cik Rizwan? Okey, baik. Betul, saya bersetuju 300%. Wow. Kenapa? Kenapa? Sebab pertama, sebab saya pecinta kucing dan tentulah saya penyayang. Dan sebenarnya ada kajian sebenarnya. Kajian-kajian tu daripada banyak universiti. So saya telah baca semua artikel-artikel tu dan saya melihat sendiri karakter, sebab saya melihat personality seseorang apabila dia penyayang, dia menunjukkan, dia show, dia bukan dia sekadar cakap sayang. So kebanyakan pecinta kucing apabila dia sayang, dia menunjukkan rasa sayang tu. Dia akan pegang, dia akan tengok, dia akan belai dan penuh emosi. Jadi tiga perkara tu ada, pemikiran, emosi dan tingkah laku. Jadi kalau orang sayang tu dia jadi sayang. Apabila tengok kucing kat luar, dia tak ambil. Dan apabila melihat kucing-kucing yang terbiak atau sakit, dia akan ambil. Dan rasa tu, dia rasa kalau boleh nak ubati. Emosi tu tercetus. Itulah dikatakan sayang. Dia bukan sekadar bercakap, tetapi emosi dan tingkah laku tu dia sekali, selaras. So banyak kajian. Banyak kajian-kajian. Betul Cik Rizwan, bila saya tengok kadang-kadang pecinta-pecinta kucing ni, mungkin kita tak ada bela kucing lah, tapi bila melihat rakan-rakan, bila melihat segala perkongsian di media sosial dan sebagainya, memang betul-betul macam melayan seorang bayi, macam seorang anak sebenarnya. Betul. Kita nak tanya juga kepada Johan. Johan sebenarnya beliau memiliki 30 ekor kucing. Bapa bulus lah orang panggil kan. Dan kalau boleh dikongsikan Johan, sejak bila sebenarnya, dari keluarga ke dah memang bela kucing ataupun Johan sendiri yang memang minat betul dengan kucing? Okey, sebenarnya memang saya minat dari kecil, tapi ayah tak bagi bela sebab dia tahu ni tanggungjawab yang besar. Tapi dalam family kami memang diterapkan dengan nilai kasih sayang dekat kucing, dekat haiwan. Sebab setiap minggu ada National Geographic. Memang itu jadi macam family time tau, berkumpul ramai-ramai untuk tengok National Geographic. Okey. Tapi bila Okey, tapi kalau kita kata ada haiwan peliharaan ni, komitmen dia
tinggi daripada kita membela seorang anak kan. Nak beli makan dia, nak pergi bawa mandi dia, nak beli segala keperluan dia. Kos dia tu tinggi tu orang kata. Jadi untuk Johan sendiri lah, berapa banyak dia belanjakan tu? Boleh dalam 2,000, lebih kurang 2,000 hingga 3,000 sebulan. Depends juga kalau ada yang sakit, lebih lah. Yang itu untuk 30 ekor kucing ke seekor kucing? 30 ekor lah. 30 ekor, 2,000. Tapi kadang-kadang saya tengok Johan bukan apa tahu. Kadang-kadang ada seekor kucing tu beratus-ratus juga sebulan. Seekor saja. Betul. Orang kata kalau orang kata semangat nak menjaga tu, dia sanggup buat apa je. Betul. Okey, kita nak tanya pada Arash pula lah. Okey, Arash ni kita nak tanyalah sejak bila mula terbit rasa minat dan membela kucing ni? Mungkin bermula tu berapa dah sampai ke sekarang 20 tu banyak sangat, Arash. Lebih. Saya sebenarnya saya dah memang kucing di rumah pergi. Jadi apa tengok kucing kat pasar semua saya akan pegang. Aku pernah bawa balik ekor. Saya kecil lah dalam darjah buat. Sampailah sebelum saya kahwin dulu pun saya pernah ekor, tapi dah aku ada sampai. Alhamdulillah isteri saya pun suka kucing. Dan saya jenis memang bermula daripada seekor saja mula-mula. Lepas tu orang sebenarnya banyak sekarang ni banyak anak angkat. Lepas tu daripada jadi mula yang bela tu lah. Ya beranak sehinggalah sekarang sampai ke yang senior Yeyen. Kalau tengok saya punya IG tu ada dia warna kuning tu saya dah dia dah 10 tahun. Lama kan setia dengan Arash. Baik, kita nak tanya kepada Johan, kalau boleh dikongsikan antara rutin kalau kita bersama dengan haiwan peliharaan ni, bangun pagi seawal pukul berapa, nak kena mandikan, nak kena main dengan dia, kena bagi makan ubat dan sebagainya, boleh kongsikan? Okey, macam dekat sini memang ada jadual dia. Kalau pagi-pagi saya akan buat cleaning dulu. Lepas tu saya akan tengok dia orang macam mana, sama ada okey atau tak, alert atau tak. Lepas tu akan playtime lah. Sebab dia orang setiap dekat sini ada bilik-bilik dia orang sendiri, sebab tak boleh keluar serentak. Sebab kalau keluar serentak dia boleh bergaduh lah, sebab ada reason dia tersendiri. Sebab kucing jantan tak boleh jumpa dengan kucing jantan yang lain. Dia orang akan bergaduh sebab dia orang dominan. Lepas tu setiap dalam satu minggu tu ada hari yang saya setkan untuk hari cuci telinga, ada hari untuk potong kuku dan mandi. Bergila-gila. Besarnya kucing tu, Johan. Tu dah macam Garfield lah saya tengok tu. Berat berapa tu? Berat dia 14 kilo. Okey, kalau ada yang bertanya tu, itu baka apa dan mungkin berapa harganya tu kalau di pasaran tu? Dia dah baka Maine Coon. Macam dekat Malaysia ni dalam 10,000 ke atas lah. Okey, memang. Baik, saya nak juga bertanya kepada Encik Rizwan kan, berkenaan dengan kita memelihara kucing ni. Ada juga yang mengaitkan kalau kita sukakan kucing ni, kadang-kadang ada antara mereka yang kesunyian. Kadang-kadang ada juga situasi yang mana dulu dia tak jaga kucing, tapi bila anak-anak dah semakin besar, dah tinggalkan rumah, kucing itulah yang menjadi peneman dia. Kalau boleh dikongsikan. Silakan Encik Rizwan. Okey, betul. Sebenarnya ada kajian yang daripada Universiti Wilkinson, daripada Carol Wilkinson, memang ada mengatakan bahawa personality pecinta kucing mereka cenderung untuk stres, neurotik. Sebab bukan apa? Sebab mereka terlalu sayang. Bila mereka menyayangi, pertama mereka takut. Bila kucing hilang tak ada depan mata, dia akan risau. Dia stres lain macam berbanding kalau kehilangan benda lain. Lepas tu bila dia sayang, ketakutan untuk kehilangan itu. Kehilangan apabila kucing yang disayangi sakit ataupun mati. Jadi itu kebanyakannya. Tetapi dia ada satu terapi. Terapi yang ada pada kucing itu buatkan dia hilang sunyi itu. Sebab ada kajian juga daripada Universiti of Lincoln kata kebanyakan pecinta kucing ni persentase mereka introvert. Introvert ni bukan tak bercakap, tetapi mereka ada tenaga dalaman tu yang tak perlu cari dari luar. Jadi dia boleh happy dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri,
So dia lebih suka buat aktiviti dalaman lah. So kalau orang extrovert, dia sunyi, dia rasa tak bahagia, dia akan cari aktiviti di luar, akan cari kawan, bercakap. Tapi introvert cukup dengan kucing dah membahagiakan dia. Okey, Cik Rizwan, saya nak menambah sedikit. Okey, kita ada banyak haiwan peliharaan yang boleh dipelihara. Tapi kenapa istimewa? Apa istimewanya kucing ni yang kita boleh kaitkan dengan kasih sayang tu? Istimewanya kucing ni. Okey, sebab sifat yang ada pada kucing itu. Kucing memang sifatnya manja. Dia tidak liar. Jadi tidak perlu sesuatu yang kita dapatkan ilmu untuk kita train diri kita untuk bela sesuatu kan. So contoh kalau nak bela singa ke bela harimau kan perlu ada kepakaran kan. Ataupun kadang anjing pun ada special dia. Tapi kucing automatik bila kita ambil, kita jaga. So ada kajian daripada Carol Proceedings mengatakan bahawa kucing akan mengikut sifat tuan dia. Jadi kalau kita penyayang, so dia akan ikut. Dia akan ikut sifat-sifat dominan tuan dia. Kalau tuan juga stres, so kucing akan terkesan, kucing akan stres juga. Istimewa kucing ni. Okey. Baik. Kita dah dengar tadi Cik Rizwan dah kongsikan beliau setuju 300% bagi mereka lelaki ni yang pecinta haiwan adalah penyayang. Tapi kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita saksikan. Lelaki ni kalau dia suka kucing, definitely dia memang seorang yang penyayang sebab kita tahu lelaki ni dia sifat tegas dia memang dominan. So kalau dia ada rasa sukakan kucing, so memang confirm lah dia seorang yang penyayang. Bagi saya betul lelaki yang suka kucing adalah seorang lelaki yang penyayang. Saya tak berapa setuju dengan lelaki yang penyayang ni adalah lelaki yang sukakan kucing. Sebab macam saya sendiri, saya tak suka kucing sebab saya takut dengan kucing dan saya ada alergik dengan kucing. Jadi mungkin lelaki tu dia tak sukakan kucing juga sebab dia ada reason yang sama dengan saya. Bagi saya, suka kucing atau tidak ni taklah 100% melambangkan sifat seseorang tu. Lelaki yang suka kucing ni sememangnya penyayang dan pada pendapat saya juga mungkin juga tolerance level dan empathy dia ni lebih sikit berbanding lelaki lain. Lelaki lain pun penyayang juga. Satu sebab memang suka kucing. Second one, sebenarnya dia boleh jadi macam terapi. Kalau kita bekerja, kita stres dengan tugasan ataupun aktiviti harian kita. So bila balik je and then bila tengok kucing yang dah hadap, kita belai-belai macam ni kan tenang. Dia buat kita tak lonely lah di rumah. Macam kalau tak ada sesiapa di rumah, kita ada pet, kita boleh main dengan kita punya pet, kita boleh teman, kita boleh berborak. Sekaligus dia dapat menurunkan kita punya stress level lah. Setuju? Pelbagai pendapat yang memang bersetujulah dengan topik kita pada ini. Yang tadi tu Asrul Nizam tu kawan awak baca berita tu. Tapi dia ada banyak kucing. Ya. Sebelum dia ada apa orang kata ada keluarga. Dia memang kucing, saya boleh hafal setiap satu nama boleh kucing nampak dia dia seorang yang penyayang tu. Seperti mana juga Arash Muhammad ni. Daripada kita nak tanya pada dia. Okey, kita nak tanya jugalah pada Arash. Perasaan cinta kepada kucing tu, tapi sedikit sebanyak bila kita membela, kita menjaga dengan kasih sayang, mesti ada cabarannya tu. Boleh kongsikan dengan kita cabaran menjaga anak-anak tu. Arash. Cabaran jaga kucing sebenarnya mana nak didik doang sebab saya percaya kucing ni kalau kita agar, kita dia tahap kritikal untuk menjaga kucing ni. Orang ni masuk dalam 3 bulan itu dah boleh. Actually masa the best fun time kita terbang dan saya tak ada sangka saya lepaskan bebas dalam rumah, dah cukup dalam masa umur dia agak-agak lebih kurang dalam 8 ke saya akan lepaskan dekat luar, jadi diorang akan balik. So far memang dah lah, kalau diorang keluar diorang pandai balik. Ada yang macam, ada juga yang tak balik lah, diorang mungkin duduk rumah orang lain dan sekali diorang datang. Tapi so far alhamdulillah semua balik dan kebanyakannya saya tak tahu you percaya ataupun tidak. Saya train keluar sebelum maghrib diorang balik. Ui, macam mana buat tu?
Saya masuk kecil pun tak balik macam tu. Mungkin Pagi tu saya keluar dekat gate, dekat saya punya gardas tu saya akan panggil. Siapa-siapa yang tak ada kat rumah saya panggil. Kejap lagi kan dia tengok, dengar suara saya, semua dia akan balik. So far, alhamdulillah, diorang akan, sebab saya tak sampai hati nak kurung sebab saya treat diorang as, bukan as pet, as partly of family, keluarga. Okey, tapi kalau Arash keluar pergi outstation ke macam mana dengan 20 ekor tu? Siapa yang macam tolong jaga ataupun bagaimana? Orang isteri saya ada rumah ataupun kalau kita dua orang terpaksa balik kampung, balik keluar, orang pilih yang mana yang kecil-kecil tu saya akan hantar boarding, yang mana yang besar-besar tu saya dah siapkan sedia tempat dia, toilet dia, and then dia punya makan secukup tempoh yang kita orang nak pergilah. So far alhamdulillah tak ada masalah pun. Okey, antara banyak-banyak tu ada yang nakal tak? Apa yang paling nakal sekali perangai kucing ni? Nak sebut nakal, ramai juga yang nakal. Tapi yang mana kucing ni unpredictable. Macam-macam ragam lah kan? Kita balik, kita dah segah kaki, peluk lah apa benda. That's the best fun lah. Okey. Tapi kan, saya nak kongsikan juga dengan Farhan dan juga penonton. Kakak ipar saya, dia ada 2 ekor kucing di rumah. Tapi bila mereka nak pergi, orang kata bercuti ke bagaimana, dia takkan tutup TV dia selama seminggu dan juga aircon selama seminggu. Tapi ada orang datanglah untuk memantau lah. Memantau. Tapi begitu sekali pengorbanan kepada dia tengok anak TV, kucing. Okey. Okey, kita nak tanya kepada Johan. Saya suka sebenarnya nak tanya sebab saya bukanlah tak suka kucing. Bukan pembela kucing lah. Saya tak boleh sentuh. Kalau Johan boleh kongsikan dengan saya bagaimana sebenarnya untuk mereka ni, mereka suka kucing, sayang. Kita tahu comelnya kucing tu, tapi kita tak ada kemampuan nak pegang. Macam tu. Mungkin ada tips-tips ni Fatin minta ni. Penakut kucing ni. Silakan Johan. Mungkin unmute-kan mic-nya Johan. Okey, terima kasih. Okey, bagi saya dia kena introduce secara perlahan lah. Mungkin boleh kenal dengan orang yang ada bela kucing. Lepas tu dia boleh pergi ke tempat yang sekarang ada banyak shelter. Okey, dia boleh dekatkan dulu diri dia dengan sentuh dulu. Kan? Lebih kurang macam itulah. Tapi kan macam kucing sendiri, mereka ni ada deria yang macam orang tu takut dengan dia ke apa. Sebab saya selalu pergi makan. Orang lain semua dia tak kacau. Tapi dia suka minta makanan dengan saya. Macam dia lebih ada naluri lah kucing ni. Betul ke? Dia ada macam satu naluri yang luar biasa sikit ni, kucing ni. Tanya pada siapa ya? Johan. Silakan Johan. Tanya pada saya. Betul. Memang daripada dulu lagi memang saya perhati macam tu. Bila dekat kawan-kawan saya pun diorang bercerita juga yang sama. Siapa yang takut tu lagi dia datang. Jadi sebenarnya sebaik-baik tak payah takut betul Johan Dia macam tahu ada eye contact. Okey. Baik, kita nak tanyakan juga pada Cik Rizwan lah. Cik Rizwan, okey, secara keseluruhannya Cik Rizwan hari ini kita juga nak membincangkan tentang suatu sifat, suatu emosi iaitu penyayang ni kan. Okey, sebenarnya kalau kita nak katakan haiwan peliharaan, khususnya kucing pada hari ini, bagaimana ianya boleh dikatakan sebagai satu terapi? Apa yang menjadi terapi kepada diri dengan membela dan menyayangi haiwan-haiwan ni? Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. So, pertama sekali bila kita terapi, kita nak keadaan tu dia ada satu rangsangan yang buatkan kita rasa happy. Kan? Jadi, rangsangan daripada haiwan peliharaan kucing. Kucing ini dia sifatnya manja. Dia ada sayang. Ada sifat sayang dan menyayangi. Apabila kita memberikan sayang, dia membalas. Jadi, ia satu terapi. Maknanya benda yang kita harapkan. Sebab manusia ni memang psikologinya dia ingin dihargai, ingin disayangi. Jadi bila sifat-sifat yang ada pada kucing itu, dia memberi satu rangsangan. So memberi sayang dan disayangi. Jadi itu satu terapi. Contoh kalau kita care pada seorang tapi mungkin kita tak dapat feedback yang sama. So kita akan rasa kecewa. Tapi dengan kucing, apabila kita beri makan, kita belai dia memberi rangsangan. Dia manja kita, dia kita rasa macam diri kita disayangi. So dihargai. Ada orang care kita, ada sayang kan. Bila kita sunyi, so dia ada di samping kita. Berbanding kita dapat terapi daripada contoh dengan manusia misalnya, kadang-kadang kita tak dapat terapi yang sama.
Betul Cik Rizwan. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang ke WhatsApp ke tak reply. Kadang-kadang kita bercakap dia tak ada respon, tak jawab. Tapi kalau dengan kucing kita bagi kasih sayang, dia balas kasih sayang. 100% komitmen. Baik, kita nak bawa pemerhatian penonton dan juga tetamu kita untuk kita saksikan trivia berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Tahukah anda kucing memburu lebih baik daripada anjing? Kucing memiliki keupayaan melindungi diri yang tinggi dan mampu hidup lebih lama di kawasan hutan liar berbanding anjing. Fakta kedua, anak mata kucing akan berubah bentuk atau saiz ketika ia berada dalam keadaan tertentu seperti sedang melihat mangsanya ataupun ketika melihat wajah tuannya. Fakta ketiga, kucing tertua di dunia mati pada usia 31 tahun. Rubble mengalahkan rekod skuter seekor kucing Siam yang hidup sehingga 30 tahun. Selain itu, tahukah anda kucing suka disentuh di bahagian muka, terutamanya di bahagian dagu, pipi dan kepala, manakala bahagian ekor merupakan kawasan sensitif bagi mereka. Akhir sekali, tahukah anda lelaki yang sukakan kucing lebih menarik di mata wanita? Kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik haiwan peliharaan Dr. June McNicholas, wanita mudah terpikat dengan lelaki yang menyukai haiwan kerana dianggap lebih penyayang. Si comel berbulu ini merupakan haiwan yang manja dan sering menjadi sahabat baik buat tuannya. Saya pasti trivia-trivia tadi membuatkan pecinta kucing sangat berbangga dan mungkin bagi para lelaki di luar sana kalau mungkin nak mengurat perempuan bolehlah start mula belajar bela kucing. Lepas ni ramailah yang hubungi Johan lepas ni. Okey Johan, di penghujung perbincangan kita ni kita nak tanya juga pada Johan lah. Sebenarnya Johan banyak juga orang kata ada banyak kucing dan kemudian ada juga yang mendapatkan kucing daripada Johan sendiri. Personality lah pecinta kucing yang Johan dapat huraikan ataupun kongsikan dengan kita bila setiap kali mereka datang berjumpa dengan Johan ni. Personality mereka ni. Personality dia yang saya nampak diorang ni lebih sensitif and then diorang memang sangat alert dengan kebajikan kucing tu. Okay, contohnya orang selalu tanya dengan saya bila kucing tu sakit macam mana nak buat. Okay, and then makanan diet ni betul atau tidak. Diorang memang lebih teliti and lebih sensitif. Lagi satu kalau kucing tu dia buat body language ni dia tanya ni apa tanda dia, yang ni apa tanda dia, sebab kucing kan tak pandai bercakap, jadi dia akan tunjukkan body language dia untuk communicate. Okey, kalau boleh Johan berkongsikan bagaimana bahasa-bahasa tubuh ataupun body language kucing-kucing tu untuk kita tahu dia apa dan apa yang dia tengah cuba berkomunikasi dengan kita tu. Antaranya yang selalunya. Okey, contoh kucing tu dia menyarap, dia baring terbalik and then dia expose perut dia, itu tandanya dia trust dengan dia punya environment sekeliling. Okey. Ada lagi tak selain tu? Lagi kalau kucing tu curious, dia macam nak tahu sesuatu, ekor dia tegak. Ekor dia tegak. Kalau dia headbutt, itu kalau dia jilat kita tu, maknanya itu ultimate trust lah. Okey, dan dia ini soalan ni memang macam umum sangatlah sebenarnya. Tapi betul ke macam kucing ni kan, dia boleh tahu orang tu baik ke, orang tu jahat ke? Ada tak bahasa-bahasa tubuh yang macam tu pada kucing ni? Dia ada insting. So far saya tak pernah nampak lagi macam tu. Yang penting kalau dia takut dia larilah. Itu sajalah. Sebab kucing mostly memang dia bersifat individual. Bila dia manja, dia akan manja dengan semua. Ada juga kucing yang dia kenal dengan tuan dia, dia manja dengan tuan dia je. Dia macam anak-anak kecil jugalah saya rasa ni. Sangat manja, sangat perlukan perhatian. Baik, Arash sendiri sekarang ni ada 20 ekor. Ada tak perancangan untuk nak tambah lagi ataupun lepas ini cukup kot bagi perhatian dekat yang 20 ekor ni je? Sebenarnya tak ada apa-apa perancangan. Kadang-kadang selalunya kalau yang mana yang dah beranak tu, kalau sempat saya ikatkan, kadang-kadang tu tak sempat. Alright. Kalau yang tak sempat tu, kita orang terima je lah. Sebab pada saya percaya pada rezeki. So far, Alhamdulillah. Dengan bukannya semua di tangan saya. Saya ada dah kawan semua sekali. Tapi kalau ada yang dapat lagi, kita orang jaga. Alhamdulillah. Pada saya, kucing tu haiwan haiwan kesayangan Allah. Dan saya percaya, setiap individu yang
yang jaga, yang pelihara kucing sebaik mungkin, anggap sebagai keluarga, insya-Allah rezeki diorang akan sentiasa masuk tak putus-putus. InsyaAllah itu yang saya percaya. Okey, soalan akhir daripada saya, Aras. Ringkas saja. Kenapa tak ikan mas ke, ikan laga ke? Arnab ke? Kenapa kucing? Banyak-banyak orang kenapa suka kucing? Kucing itu haiwan yang pada saya suka gomol dia orang. Okey. Saya pasti ramai juga bersetuju. Pasal ikan tu dalam air kita boleh tengok je kan. Janji lawa je kan, ikan laga kan. Baik. Okey, sedikit daripada Encik Rizwan untuk merumuskan topik kita hari ini, lelaki pecinta kucing lebih penyayang. Mungkin Encik Rizwan secara umum juga sebenarnya haiwan peliharaan inilah kan. Silakan. Encik Rizwan boleh unmute-kan mic? Okay, kami baik. tak dapat mendengar suara. Silakan. Okey, sorry. Okey, baik. Okey, secara keseluruhan, lelaki yang dikatakan penyayang ni memang sebab dia terbukti. Kita nak melihat orang tu penyayang, kita melihat dari segi bukti. Jadi memang pecinta kucing ni dia menunjukkan tingkah laku penyayang tu, iaitu dengan memegang, mengusap, membelai. Itulah tanda saya sayang. Berbanding percakapan ni kadang-kadang mungkin kita boleh berpura-pura kan, dan apabila kita lihat kadang-kadang orang ini betul-betul penyayang, real self personality dia akan lihat apabila di luar pun dia tunjuk kasih sayang, walaupun bukan kucing peliharaan dia, tetapi bila lihat kucing-kucing luar pun diusap, pegang, dan kebanyakan mereka dikatakan orang penyayang ni dia pendengar yang baik. So bila kita lihat orang yang bercakap dengan kucing, dia melihat matanya, eye contact dan memahami, sensitif. Itu yang mungkin dikatakan penyayang. Wanita kadang-kadang ada bahasa yang suka difahami, tapi mereka yang bela kucing ni dia faham, sensitif pada non-verbal communication. Sebab itulah agaknya memang wanita merasakan dan tertarik kepada mereka yang pecinta kucing ni sebenarnya, Encik Rizwan. Betul. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, Johan, Arash dan juga Encik Muhammad Rizwan kerana bersama kita berkongsi satu topik yang santai tapi cukup menarik, memberi inspirasi, iaitu lelaki penyayang ni adalah mereka yang pecinta kucing. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, salam kucing-kucing. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya perasaan kasih sayang, belas ihsan, sebenarnya kucing adalah satu makhluk. Okey, satu makhluk yang memang kita layak untuk sayangi. Sebab itulah ianya dikaitkan juga dengan emosi, seseorang itu adalah penyayang sebenarnya, Fatin. Itu berkenaan dengan mereka yang penyayang pada kucing. Lepas ni kita nak bawakan kepada penonton mereka yang kata sumber pendapatan. Kita pun tak ada banglo ni. Betul lah, macam mana? Kucing boleh ada banglo. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terus bersama dengan kami. Hari ini topik kita memang ramai yang suka pasal kucing. Tadi saya dah beritahu kepada semua dan juga Fatin. Fatin, bayangkan kucing pun boleh ada banglo tu, Fatin. Itulah, kita nak tengah kumpul duit tapi tak pastilah mampu ke tak boleh jadikan banglo macam kucing tapi tu. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan pembuat banglo kucing. Kita terus bersama dengan Muhammad Afiq Muhammad Khairi dari Kajang. Assalamualaikum Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Afiq, kabarnya Afiq apa orang kata menukang menukang ataupun membangunkan banglo untuk kucing ni. Cuba ceritakan sikit. Membina. Membina banglo kucing ni. Jadi cerita sikit, banglo kucing ni apa ni sebenarnya? Okey, banglo kucing ni saya pada asalnya saya sekadar bertukang-tukang biasalah. Kadang-kadang ikut dengan kawan, bertukang-tukang dekat dia punya bengkel. Dia buat tukang, kadang-kadang tukang buat meja apa semua. Jadinya kita kadang-kadang kita buat sangkar kucing kan. Sangkar kucing kita buat secara tak formal lah secara tak serius. Lepas itu kita tak teruskan lah. Kemudian masa PKP ni saya berjumpa dengan beberapa orang kawan. Saya fikirkan beberapa perkara yang penting lah untuk saya tambah pendapatan untuk ni kan, untuk kelangsungan apa semua. Jadi saya berjumpa dengan beberapa orang rakan yang mana yang hebat dalam bidang pertukangan. Sebab saya bukanlah petukang yang mahir. Saya pun bukan tukang biasa je lah. Tapi saya berjumpa dengan orang yang pandai bertukang dan juga orang-orang yang pandai dalam susul galuh bisnes ni, susul galuh perniagaan ni. Jadi saya start bermula masa PKP, selepas PKP tu.
terdetik untuk kita bermula dengan banglo kucing Selangor ni. Okey. Afiq, kalau sekarang ni kan ramainya orang kata diorang perlukan ataupun diorang selalu tanya Afiq untuk desain yang macam mana, rekaan yang macam mana untuk banglo kucing ni? Okey, biasanya kebanyakan kita akan tanyalah sama ada perlukan banglo kucing outdoor ke indoor ke sebagainya. Jadi kita biasa saya akan tanya apa yang dia nak, apa konsep yang dia nak. Dia nak yang material macam mana dan sebagainya. Sama ada nak perlukan jaring ataupun perlukan kaca ke dan sebagainya. Jadinya kita cuba work out dengan design. Saya pun ada belajar sedikit cara nak buat design apa semua. Jadinya kita deal dengan dia macam mana yang dia nak. Lepas itu kita buatlah design yang seperti yang dia nak. Okey, macam dalam gambar ni, ini saya nak tunjuk design yang kata perfect tu tak adalah. Tapi saya ada boleh nampak asalkan 3D tu kita nampak dari segi dia punya dimension dia. Dimension dia dah nampak tu pun okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan cuba untuk work out dengan design yang itulah. Okey, Afiq, saya juga difahamkan kadang-kadang pecinta kucing ni dia memang nakkan yang terbaik untuk kucing-kucing dia kan. Permintaan yang paling luar biasa pernah Afiq terima untuk banglo kucing ni? Okey, saya pernah ada satu sangkar kucing tu. Dia minta sebab tuan dia, owner ni adalah seorang pecinta kucing. Memang rumah dia banyak kucing. Kucing macam-macam jenis. Selain pada tu dia juga ada kucing-kucing yang stray cat, kucing-kucing terbiar. Dia kutip apa semua kan. Dia bela sampai jadi cantik. Kadang-kadang saya tak nampak kucing tu kucing baka mana. Rupanya baka kampung je. Kan? Jadi dia nak yang terbaik. Jadi yang saya berikan yang terbaik sehinggakan sangka beliau dia sampai sanggup untuk bayar sehingga RM20,000. Wow. Kalau RM20,000 mungkin Afiq boleh kongsikan. Kalau Afiq di banglo kucing sendiri bermula dari berapa ringgit sehingga ke RM20? Kosnya. Okey, pada mulanya kita bertukang ni saya mindset saya sebelum ni lebih kepada bertukang sahaja. Jadi kita tak mikirkan tentang kelangsungan bisnes dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara kadang-kadang kita buat tu kita tak ada keuntungan. Kadang sampai kos sahaja. Ada sampai sangka RM300. Saya fikir balik memang kita ada lebihan tapi benda tu untuk saya seorang cukup. Tapi kalau untuk saya bina tim dia bukanlah satu yang baiklah. Sekarang ni alhamdulillah kita ada lebih kurang 7 orang staff untuk buat sangkar kucing. Okey, baik. Dan kalau kita lihat kucing pun ada pelbagai jenis kan Afiq kan. Selalu kita lihat kepada permintaan daripada pecinta kucing itu sendiri. Selalunya kalau nak buat tu berdasarkan perbincangan ataupun ada tak kalau ikut baka tu berbeza desain ataupun keperluan banglo kucing tu? Okey, kita tetapkan. Kadang-kadang kita tengok kucing dia jenis macam mana. Contohnya British Shorthair ni dia kena cuaca yang sejuk. Jadinya ada setengah customer kita ni dia minta kita sediakan sangka yang boleh letak aircon. Ini saya nak tanya ni. Memang ada Memang ada. Memang ada. Seorang customer. Tapi kita setakat ni kita belum lagi ke arah untuk pasang aircon. Tapi kalau customer minta pengudaraan yang baik, kita akan bagikan contohnya kita masukkan kipas, kita masukkan exhaust fan untuk ventilation. Dan juga kita bagi macam louvers, tahu louvers yang tepi-tepi ni garis-garis ni untuk pengudaraan. Jadi itu untuk dalam rumah. Spesifik dia punya material dia lebih ringan dan sebagainya. Lepas itu mudah pecahlah, fragile. Buat daripada kaca dan sebagainya. Tapi untuk yang outdoor ni kita letak jaring untuk pengudaraan. Okey, Afiq, kalau kita menggunakan kayu kan, kalau letak di luar rumah mungkin akan memberi kesan kalau hujan ke panas kan. Macam Afiq sendiri menggunakan material kayu apa? Okey, selalunya saya ingatkan kepada customer saya, anda kata saya ada tiga tempat yang saya classifiedkan. Yang pertama indoor, outdoor
Satu lagi semi outdoor. Semi outdoor ni macam dekat garaj lah, kat pos. Betul, di bawah garaj. Di bawah garaj ke kat mana-mana bawah pos kan. Tempat-tempat yang berbumbung tapi di luar. Okey, benda-benda tu kita perlu lihat material apa yang perlu digunakan. Sebagai contohnya di outdoor, kita akan suggest sama ada kita gunakan kayu yang jenis meranti masak ataupun merebau masak dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kita suggest customer untuk ambil besi tapi kita powder coat. Powder coat ni, bila powder coating ni, dia akan, orang kata apa, kelebihan dia ialah anti rust. Boleh bertahan lah. Kalau yang macam indoor ni pula, lebih kepada material seperti kayu pine wood dan sebagainya. Cantik sikit lah. Okey, Afiq, ramai dah tak sabar nak Afiq kongsikan IG ni. Macam mana diorang nak dapatkan banglo? Ada tahu nak buat banglo ke? Okey, kalau orang-orang yang di luar sana yang bagi pecinta-pecinta kucing, pecinta kucing yang sebenar lah, yang betul-betul menyayangi kucing, memerlukan rumah yang selesa, bolehlah dapatkan kontak kita di Banglo Kucing Selangor ataupun Facebook kita pun Banglo Kucing Selangor. Baik, bermula dari berapa harga? Okey, bermula. Kalau kita ada beberapa varian, kita ada lebih kurang varian yang sedia ada tu lebih kurang minimumnya 6 harga bermula daripada 1,000 sehingga 5,000. Tetapi anda kata nak custom, boleh. Kita boleh custom. Daripada 5,000 ke 20,000. Bergantung kepada rekaan lah. Baik, hubungi saja Afiq. Saya lagi terima kasih Muhammad Afiq Muhammad Khairi dari Banglo Kucing Selangor. Terima kasih sekali lagi. Okey, jadi merumuskan topik kita pada hari ini sebenarnya sememangnya mereka yang pecinta kucing ini memang mempunyai orang kata kasih sayang yang sangat-sangat tinggi sebenarnya. Kasih sayang yang tinggi dan juga komitmen yang tinggi untuk mereka lahirkan empati itu. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini ada sesuatu yang nak kita kongsikan. Banyak kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, kini kita berada di kemuncak perjuangan mentang COVID-19. Jadi, demi membalas jasa dan terus menyokong pengorbanan para pejuang Barisan Harapan, ayuh Malaysia, kita satukan jiwa untuk baik semula. Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program amal COVID #BaikSemula kini mengumpul dana untuk meringankan beban Barisan Harapan negara dalam mengatasi COVID-19. Dan hulurkanlah sumbangan ikhlas anda kepada Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP di akaun Maybank 514105323170 dan anda juga boleh stream melalui YouTube Hot TV pada 4 September bermula 12.30 malam. Ayuh Malaysia baik semula. Baik, jadi hulurkan sumbangan anda dan cukup menarik apabila kita berhibur sambil beramal. Baik, ini ada juga sesuatu daripada Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Jadi marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat Barisan Harapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftar sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Kita saksikan. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Menarik sekali. Baik, kita dah kongsikan berkenaan topik hari ini. Kita harapkan satu pencerahan, ilmu dan juga orang kata pendekatan barulah untuk kita lebih menghargai haiwan-haiwan peliharaan kita. Yang penting kita semua tak kira apa pun haiwan peliharaan, jadilah insan yang penyayang dan prihatin. Esok kita kembali dengan menu variasi menu pisang. Bagi bukan pisang Bukan pisang. Tapi untuk mereka yang mungkin nak ada idea baru berkenaan dengan menu pisang, esok terus bersama kami di Wanita Hari Ini bersama rakan-rakan kita yang lain. Betul. Pastikan anda bersama kami lagi jam 12.30 hari esok. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum. Bye-bye. Ibu istri permaisuri. Dia pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan.
dia. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.